Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pada bulan ini, minggu yang pertama, kita sambung bacaan kitab Usyahul Afrah, muka surat 25. Baik, jadi malam ini kita sambung sunat ya. Muka surat 25, bab salam lah. Tak silap saya. Ya. Duduk antara dua sujud. Ya. Ya, oh yang ke-8 no? Baik. Baik, kita sambung rukun yang ke-8. Ya, duduk antara dua sujud. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kedelapannya duduk antara dua sujud dengan tumakninah padanya. Rukun yang ke-8 daripada 13 rukun sembahyang dipanggil julus atau duduk antara dua sujud. Ya, antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua, kan? Kita duduk. Duduk tu nama dia, itu termasuk di dalam rukun yang ke-8. Baik, syarat yang pertamanya, duduk antara dua sujud ini mesti beserta dengan tumakninah. Itu syarat yang pertama. Duduk antara dua sujud, yang pertama syaratnya mesti ada tumakninah. Ya, tumakninah maknanya diam, tidak bergerak. Diam tak bergerak, tu makna tumakninah. Ya. Tumakninah maknanya asal dari sudut bahasa makna ketenangan. Kan? Dari sini makna dia apa? Maknanya diam. Diam, anggota tubuh badan tidak bergerak. Sebagaimana tumakninah pada rukuk, i'tidal dan juga sujud. Ya. Rukuk, i'tidal, dua-dua sujud wajib juga kena ada tumakninah. Itu syarat dia. Sebab tu sebahagian ulama fiqh meletakkan tumakninah itu sebagai rukun yang berasingan. Maknanya
sebahagian ulama meletakkan tumak ninah ni salah satu rukun sembahyang. Jadi ada berapa? Jadi 14 rukun sembahyang. Ya. Jadi di sini yang kita dalam kitab ini, tumak ninah merupakan syarat yang terdapat di dalam rukun. Ya. Syarat yang terdapat di dalam rukun ni, kalau tidak dipenuhi syarat ini, tak sah juga rukun itu, membawa tidak sah sembahyang. Lebih kurang macam sama aja dengan pendapat ulama yang mengatakan tumak ninah ni rukun sembahyang. Kalau tak ada tumak ninah, batal, tidak sah sembahyang kita dan batal sembahyang kita kerana tidak ada rukun. Ya. Begitu juga di kalangan ulama yang tidak meletakkan tumak ninah ni sebagai rukun sembahyang, dia meletakkan syarat yang terdapat di dalam rukun. Sama aja, lebih kurang dari sudut hukum sama aja. Cuma perbezaan pada perletakan dia, rukun ataupun bukan rukun. Tapi hasil yang akhirnya, kalau kita tak buat tumak ninah, tetap tidak sah sembahyang. Ya. Baik. Dan jangan dipanjangkan dia. Syarat yang kedua. Tadi syarat pertama tumak ninah. Tumak ninah tu apa dia? Diam anggota kita, tak bergerak. Paling kurang sekadar ucapan subhanallah. Maknanya kalau kita sebut subhana rabbiyal a'la ke subhana rabbiyal azim tu, kita tak bergerak, tak apa dah tu. Ya. Itu makna dia tumak ninah ni. Dan jangan dipanjangkan dia akan duduk antara dua sujud. Baik. Syarat yang kedua, duduk antara dua sujud ini tidak boleh dipanjangkan masanya. Dia ada had masa. Ya. Ada had masa. Kalau kita duduk lebih pada had masa dia, batal sembahyang kita. Itu syarat yang kedua. Demikian lagi pada i'tidal, sama juga seperti duduk antara dua sujud. Ya, jangan dipanjangkan akan i'tidal itu. Ya. Sama seperti duduk antara dua sujud, rukun i'tidal itu pun sama juga, tidak boleh dipanjangkan. Ya, masa berdiri itu, kita tak boleh berdiri lebih daripada masa yang dihadkan. Baik. Pasal apa tidak boleh dipanjangkan duduk antara dua sujud dan juga i'tidal, dua-dua rukun ni? Kerana keduanya itu rukun yang pendek. Dua-dua ni rukun pendek. Baik, rukun sembahyang, rukun sembahyang rukun sembahyang ni dia ada dua. Satu rukun qauli, satu rukun fi'li. Rukun qauli seperti takbiratul ihram, ya, seperti baca Fatihah, baca tahiyat, tu rukun qauli. Rukun yang mesti kita ucapkan, yang mesti kita lafazkan, ya. Itu nama rukun qauli, rukun dalam bentuk ucapan dan perkataan. Ada yang kedua rukun fi'li, rukun dalam bentuk perbuatan, berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat. Itu nama dia rukun fi'li. Baik, rukun fi'li ni yang kita nak bincang. Rukun fi'li dia ada dua pula. Ada rukun fi'li yang panjang, ada rukun pendek. Pecah dua. Ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun panjang macam mana? Rukun panjang ni apa makna dia? Maknanya kita boleh berada lama dalam rukun tu. Nak duduk lama mana tak apa, lagi mana larat. Contoh dia seperti qiyam. Qiyam berdiri, ya. Berdiri sebelum rokok tu. Waktu kita baca Fatihah tu. Nak berdiri lama mana, berdiri pi lama mana pun. Kan? Boleh?
Nak biri sejam pun tak apa. Kalau larat biri kan. Kita kata sejam, 2 minit pun kita duduk ni dah. Kita boleh tiang lelah hati dah. Kata imam. 2 minit. Kan? Tok imam baca panjang sikit lah. Ni sejam. Pasal apa boleh? Kerana dia rukun panjang. Ya? Kita nak semayang tahajud ke nak semayang tarawih ke bulan puasa tu, satu rakaat, satu qiyam tu, kita semayang tarawih 2 rakaat kan. Rakaat pertama tu waktu qiyam kita nak baca 2 juzuk. 1 juzuk tu lebih kurang kalau bacaan sederhana setengah jam. Ya, bacaan yang standard orang tahfiz boleh baca lah, bukan macam kita duk kokak tu. Lekat macam enjin 3 silinder. Orang tahfiz tu baca setengah jam lah. Ya, yang imam tahfiz, imam hafal Quran, imam hafiz ya. Jadi sejam kalau 2 juzuk. Kan? 2 juzuk sejam. Boleh tak apa. Nak duduk 24 jam pun boleh. Tapi pelik lah 24 jam tu. Ni kan 24 jam takkan hantar semayang lohak, tak semayang subuh, semayang asyak, kena berhenti juga. Masuk waktu lain dah. Itu nak cerita kata boleh kita berdiri duduk lama mana pun kita suka. Ya. Kerana dia rukun panjang. Seperti itu juga sujud. Rukun panjang. Sujud pertama, sujud kedua. Nak sujud lama mana pun boleh. Kan? Nak sujud lama mana pun tak ada apa lah. Kerana dia rukun panjang. Rokok sama juga rukun panjang. Kan kita mengaji kita sembahyang sembahyang gerhana kan. Kita sembahyang gerhana bulan matahari. Rokok yang pertama tu kita rokok sekadar bacaan surah Al-Baqarah. Lama banyak surah Al-Baqarah. Bukan baca hak yang muka hak tahlil tu dah. Semua keseluruhan surah. Waktu rokok boleh terbalik, boleh rebah. Ya, kalau orang tak biasa dia rebah. Kalau orang biasa tak ada apa kan. Orang tak biasa rebah kan. Ya. Boleh ya. Dan boleh dalam sujud, kita nak sujud lama pun boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi tu imam jangan sujud lama lah. Kan? Mayang ni, lagi sujud dia buat kata boleh sujud lama, dia sujud lama sungguh. Sujud lama sungguh, lagi makmum mula rasa sangsi, dia rasa tu imam mati dah apa. Jangan buat apa ni dalam malam ni kan. Mati dalam sujud, tapi bagus mati dalam sujud kan. Tak ada masalah. Jangan mati di kelab malam ya, yang tu habis. Kan? Mati tempat-tempat maksiat tu. Mati dalam sujud tak apa. Itu tanda kata secara zahirnya tanda dia tu orang ahli taqwa, ahli iman. Orang yang mati dalam husnul khatimah secara zahirnya, ya. Baik. Mati kesudahan yang baik. Duduk baca tahiyat akhir. Boleh lama, tak ada masalah. Tahiyat akhir kan, lepas habis baca tahiyat, baca selawat, lepas selawat baca apa? Sunat baca apa? Doa. Kan? Baca doa maksud pada Nabi, betul lah. Nak baca doa apa baca lah. Kerana dalam tahiyat akhir itu tempat yang disunatkan kita berdoa. Berdoa nah, selain daripada sujud. Ni sujud bersama juga, tempat sunat berdoa. Okey. Jadi sebab itu boleh dipanjangkan masa qiyam, masa rokok, masa sujud, masa duduk tahiyat akhir. Nama dia rukun panjang. Yang kedua rukun pendek. Rukun pendek dia ada 2 aja. Tuan-tuan hafal 2 ni, hak yang panjang tak payah ingat pun tak apa. Tu teknik menghafal lah. Teknik menghafal. Kan? Kita tak ingat rukun panjang, tak ingat ustaz, tak ada payah. Hang hafal 2 ni hafal rukun pendek. Apa dia? I'tidal dengan duduk antara 2 sujud. Hal lain tu semua rukun panjang. Senang ya. No? Itu orang panggil teknik, ya. Teknik apa nama? Nak menghafal tak masuk periksa ni, kita periksa ni duduk semayang ni. Kan? Periksa betul. Kalau buat silap,
tak lulus periksa kita, sembahyang kita tak sah, kan? Dia kena ingat tu. Dan juga kena faham konsep dia tu. Okey, rukun pendek i'tidal dengan duduk antara dua sujud. Baik, dua-dua ni rukun pendek. Bila rukun pendek, dia ada had masa. Tidak boleh dipanjangkan masa dia melebihi had yang ditetapkan. Baik, mana had yang ditetapkan? Baik, dia kata, maka jika dipanjangkan akan salah suatu daripada keduanya, i'tidal dan duduk antara dua sujud. Kalau dipanjangkan masa salah satu daripada keduanya, duduk dan juga i'tidal, terlebih daripada zikir yang dituntuti padanya. Terlebih daripada zikir yang dituntuti padanya qadar Fatihah pada i'tidal dan qadar sekurang-kurang tasyahud pada julus. Okey dah? Kalau dia panjangkan masa berdiri i'tidal atau masa duduk antara dua sujud, melebihi daripada zikir yang dituntut oleh syarak, zikir yang sunat, kan? Dalam i'tidal, apa zikir dia? Ada zikir, kan? Dalam duduk antara dua sujud ada zikir dia, kan? Rabbighfirli warham, sampai habislah. Baik, yang zikir itu dia punya panjang masa dia sekadar Fatihah, sekadar bacaan Fatihah untuk i'tidal, dan sekadar bacaan tahiyat ringkas untuk duduk antara dua sujud. Dia baca lebih daripada itu, padahal sengaja ia lagi mengetahui, dengan dua syarat. Yang pertama, dia buat dengan sengaja, bukan dalam keadaan lupa ataupun tak sedar, ataupun lupa kata dia dalam sembahyang. Yang kedua, dia tahu hukum kata batal sembahyang. Apa hukum dia? Batal sembahyang dia. Yang kedua, dia tahulah hukum buat macam ni membatalkan sembahyang. Baik, perbuatan yang macam ni membatalkan sembahyang dia, habis kena sembahyang lain. Baiklah. Yang pertama, i'tidal. I'tidal ni rukun pendek, kan? Bila kata rukun pendek, dia ada had masa dia. Waktu kita berdiri, lama mana ustaz? Dia kata jangan lebih daripada zikir yang disunatkan di dalam i'tidal. Jangan lebih daripada zikir yang disunatkan dalam i'tidal. Lebih daripada had bacaan Fatihah. Kita baca Fatihah berapa saat? Contohlah saya kata, secara puratanya kita baca Fatihah ni sederhana 15 saat, contoh, kan? Baik, jadi kita tak boleh berada dalam i'tidal tu melebihi 15 saat. Tak boleh lebih lah, kena kurang pada tu. Kita i'tidal sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Salah satu contohlah, kan? Kalau panjang sikit, kan? Kalau kita baca i'tidal yang panjang, jadi dia kurang daripada Fatihah. Okey, kurang daripada masa untuk membaca Fatihah. Dia mungkin ambil masa dalam 6 saat saja. Okeylah tu, kan? Jangan kita duk berdiri lama, duk ralit, duk fikir macam-macam dalam i'tidal, kan? Sekali batal sembahyang kita. Kita pun tahu hukum. Okey, jadi ukuran untuk i'tidal ialah ukuran kadar bacaan Fatihah tu. Kadar masa membaca Fatihah tu. Kita ukur itulah. Itu ukuran untuk i'tidal. Boleh tak? Okey. Kecuali lah kalau kita membaca qunut. Kalau baca qunut mungkin panjang sikit daripada Fatihah, itu tidak mengapa.
Kerana kunut itu dituntut dari sudut syaraknya. Kita baca pada rakaat yang kedua sembahyang subuh, i'tidal rakaat kedua sembahyang subuh disunatkan kita baca. Mungkin panjang sikit kan. Kalau kita baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian Allahumma hdini fi man hadait kan, sampai habis kan. Jadi kita baca itu mungkin panjang daripada Fatihah, itu tidak mengapa kerana pada i'tidal rakaat kedua sembahyang subuh itu memang disunatkan kita membaca qunut. Itu tidak menjejaskan kesahihan i'tidal kita. Ya, untuk itu saja. Ya. Dan jangan kita baca panjang, ya. Qunut tu kita tak boleh baca panjang. Ada setengah tu imam saya rimah. Dia pergi baca panjang kadang-kadang apa dia kata, apa tak tahu. Kan? Jadi pastikan kita membaca qunut. Kalau kita janganlah kita nak baca qunut ni tengok baca qunut kan, kita tengok pakai ambil copy paste dalam internet lah. Tak ada tapi tak tanya tok guru dah. Tanya ustaz-ustaz orang alim dah kan. Baca apa ni aku nak apa baru nak tunjuk kat makmum kan. Nak update lah sikit kan. Kan update. Yang makmum tu duk ketak lutut dah lah yang tidak tu kan. Lepas tu baca kunut lama pula, makmum belakang menyumpah dia kata, Tok Imam ni nak update agak-agak ah. Agak-agak aku dah lah kendah lembik lutut ni dah kan. Nak rebah dah. Jadi kita ra'i lah tuan-tuan. Kalau sama-sama muda tak apalah, yang muda cemuih pula. Hak puak muda ni dia cemuih Tok Imam ni panjang. Jadi muda biasalah dah muda. Hak tua tu dia mau tapi lembik lutut. Khabar tak kena tuan-tuan zaman lah ni. Zaman tak kena. Tua tu bukan dia mau panjang pun, dia syok kan. Nak buat amal ibadat pasal tahu nak mati dah. Dekat dengan kubur. Muda ni dia enjoy lagi. Kalau lama dia cemui. Yang tua lama lembik lutut. Tu nak buat macam mana? Kena ra'i buat pendek juga. Zaman kita semua pendek-pendek. Ya? Tak mau panjang-panjang kan. Baik. Jadi kunut pun jangan baca yang panjang. Dia ada had dia juga. Had dia ialah kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Dekat tu. Lepas tu kita pergi tambah panjang lagi. Jadi ulama kata batal sembahyang. Kerana dia rukun pendek dan tak dituntut kita membaca lebih daripada kunut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panjang ya, panjang lagi kunut dia. Ya. Kalau dalam kertas A4 tu dekat satu muka dia lah. Kalau ditulis besar sikit kan. Tu kunut Sayyidina Umar, berjarang orang baca tu. Kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar sendiri. Ya. Yang ambil daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik. Jangan kita duk ambil ikut suka kita kan. Baca kunut coronavirus lah 19 pula tulis nak tabang tu. Jahannam semayang tuan. Ada yang tu dia pergi ambil, dia pergi tempek, saya kata buang balik ni. Jangan duk sebut coronavirus apa kan. Yang doa menggunakan bahasa yang bukan asli Arab. Ya. Bukan COVID-19 kan. Baca-baca Arab dengar COVID-19. Ada makmum pun dah angguk. Betul tu. Amin. Tu dia nak minta lindung pada COVID-19 tu. Kan. Halin semua Arab. Tentu COVID-19. Batal semayang. Cakap. Ya. Jangan. Ya. Tanya dulu orang alim. Kita jangan duk pakai tempek bubuh. Aduh, macam-macam tuan zaman lah ni. Dia ambil daripada internet. Tu masalah dia. Ya. Kita perlu merujuk pada orang alim dan juga merujuk kepada para ulama. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tahiyat, duduk antara dua sujud. Yang kedua, duduk antara dua sujud. Lama mana kita boleh duduk antara dua sujud? Ukuran dia ialah sekurang-kurang tasyahud. Maksud dia apa? Untuk kita ukur masa kita duduk antara dua sujud tu, masa dia bacaan tahiyat ringkas, qadar masa membaca tahiyat yang ringkas. Ya. Tahiyat ringkas ni saya dah bagi tahu dah banyak kali kan. Tahiyat ringkas apa dia? Tahiyat ni ada dua. Ada tahiyat yang lengkap seperti kita duk baca Allah lah.
Ya, tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah, itu tahiyat lengkap. Ada satu lagi tahiyat ringkas. Ya, at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat ringkas. Jadi kita ambil tahiyat ringkas itu untuk mengukur masa duduk antara dua sujud. Ya. Jangan lebih pada masa tu. Katalah tahiyat ringkas tu kalau kita baca 8 saat, jangan duduk lebih pada 8 saat. Kalau kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, tak sampai tempoh yang disebutkan tadi ni. Tempoh 8 saat tak sampai. Ya. Kalau kita baca lambat pun tak apalah. Kita kira lambat. Kalau kita pun jadi baca baca lambatlah. Rabbighfirli warhamni, macam orang panggil apa, rekod yang tu slow tu. Kan piring hitam dulu kan, kalau dia jalan slow, dia bunyi slow lagu Piramli piring hitam kan. Ada tuan kan. Piring hitam. Dia pergi jalan pelan ni tu, lagu pun pelan lah. Kalau pergi jalan laju, lagu laju. Itu tak ada dah piring hitam lah ni. Lah semua smartphone orang pakai. Orang tak tahu lah duduk mana benda tu kan. Ya. Baik. Nah, itu qadar dia nah. Okey, sambung lagi dia kata, dan jangan diqasad bangkit daripada sujud itu akan yang lainnya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga seperti rukun-rukun yang lain juga, jangan diniatkan di dalam hati. Jangan niat dalam hati kita ketika kita bangun daripada sujud yang pertama untuk duduk kan. Jangan niat selain duduk. Jangan niat selain duduk. Maknanya bila kita nak bangun tu, pastikan kita dalam keadaan nak bangun untuk duduk. Bangun untuk duduk apa? Duduk antara dua sujud. Bukan duduk minum kopi. Kalau bangun duduk minum kopi, tidak sah. Ya? Dia bangkit-bangkit, ada kopi, dia pun minum. Batal lah semayang, makan, minum dalam semayang kan. Dia bangun bukan untuk selain duduk antara dua sujud. Kena pastikan. Dia bangun daripada sujud yang pertama untuk duduk antara dua sujud. Bangun tu tujuan tu saja. Tujuan duduk antara dua sujud. Dia tak bangun kerana lain. Kan? Dia bagi contoh, dia kata. Contohnya, maka jika diangkatkan kepala sebab terkejut daripada sesuatu, hukumnya tidak memadai, tiada memadai, tak dikira. Sujud bangun daripada sujud yang pertama tadi, dan dia duduk kerana apa? Kerana terkejut. Kan? Satu-satu benda. Dia pun bangkit pada sujud pasal terkejut kan. Bila bangkit, dia duduk, dia menganggap duduk tu duduk antara dua sujud. Maka hukum dia tidak dikira, tidak memadai. Tak menjadi rukun duduk antara dua sujud. Tak kira lah. Ya, bila kata tak dikira, maknanya dia tak jadi rukun. Dia kena ulang balik. Contoh dia macam mana? Manusia ni tuan-tuan, dia terkejut kan. Bila terkejut, kadang-kadang dia manusia ni kalau terkejut, dia ada respon pada tubuh badan dia. Contohnya, dia terpegang api, dia tarik kan. Tak ada orang pergi pegang api, dia fikir asal ni apa dia tak. Tangan dah terbakar dah. Oh, api. Tangan hangui yang tinggal tulang dah. Tak ada macam tu, manusia macam tu. Ada tak? Tak jumpa lagi lah. Jadi bila dia tengah duk ni, contohnya tengah duk buka ni kan, dapur gas ke, ataupun tengah duk pelekat kayu api ke, tiba-tiba terkena api, tangan dia tarik. Spontan. Manusia bila terkejut, dia spontan, respon dia secara spontan. Macam tu jugalah, dia tengah-tengah sujud, jadi satu-satu benda lah.
yang menyebabkan dia terkejut, dia respon, bangkit. Kan? Contoh tengah-tengah sujud tu, tiba-tiba dengar bunyi kuat dalam masjid, bang tu kan. Dia ingat kubah jatuh, dia pun bangkit. Takut tengah sujud ni. Ataupun masjid kena ayak, atau ayak, gempa bumi, dia ayak. Duduk macam tu yang rasa bangkit. Terkejut. Manusia respon. Betul tak? Gempa bumi kan, mereka duk rasa kena ayak. Kan? Kita rasa, misal rasa sekali dulu kan. Jadi, dia ayak macam tu. Tu dia. Hak orang kena betul-betul negeri hak gempa bumi tu tak tahu macam mana. Teriak. Lepas tu, tak kira lah dalam semayang apa keadaan. Tengah-tengah duk sujud, tiba-tiba ulang lalu bawah. Respon, bangkit terus kan. Tak ada dia kata ulang lalu, pergi ke dia. Kan? Ada kata macam tu? Tak ada. Manusia akan terkejut tengok ulang. Kan? Ataupun tengah-tengah duk sujud. Waktu dia semayang dia lah, pergi kempen dalam hutan, dalam masjid. Tuan-tuan jangan duk fikir macam tu. Bagi minda terbuka sikit. Kan? Jangan duk fikir, mana ustaz ni duk merapu. Dalam masjid mana nak masuk ulang. Mau pakai kondot. Semayang ni mana-mana boleh semayang. Contoh kawan tu pergi semayang dalam hutan. Dia pergi kempen. Dia tak? Dia semayang lah. Tiba-tiba ulang lalu bawah dia. Kan? Dia bangkit terkejut lah. Ataupun kala ke. Kala jengkin ke. Kan? Ataupun dia tengah-tengah duk sujud tu. Tiba-tiba rimau tu suar muka kan. Depan dia kan. Dia bangkit terkejut lah rimau. Dia tengah-tengah sujud tu, dia nampak rimau tu suar tepi kan. Duk jilat. Dia bangkit terkejut. Rimau kalau jilat tu tak ada arwah ada mengucapnya. Yang bangkit asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak boleh buat apa dah. Nah. Itu semua respon. Baik nah. Bila kawan tu tengah sujud tiba-tiba dia terkejut, dia bangkit. Bangkit duduk. Bila bangkit kan, tak semesti duduk macam duduk tahiyat awal tu. Tak. Kan saya dah bagi tahu, duduk macam mana pun tak apa. Tuan-tuan nak duduk bersila ke, nak berlonjok ke, asalkan duduk. Jangan bertinggung macam nak buang yang besar, sudahlah. Kan? Duduk macam mana pun, cuma yang sunat duduk ni, duduk iftirash. Kan? Duduk iftirash, duduk macam kita tahiyat awal tu. Itu sunat. Kalau itu cara duduk yang mengikut sunnah. Tapi kalau nak duduk macam mana pun tak apa. Asalkan punggung duduk atas lantai, tu nama duduk lah. Faham tak? Kan? Tuan-tuan lagi nak semayang, kita bakat semayang duduk bersila semua. Mau tak? Nak bagi faham ni? Mau tak? Boleh? Sekali saya buat. Saya bangun, saya duduk bersila. Tuan-tuan semua duduk bersila. Kan? Kena ada seorang orang luar masuk, dia berkata ni satu masjid buat ajaran sesat. Orang tak pernah buat, duduk bersila. Dan nak cerita kata boleh. Ya? Boleh. Duduk macam mana pun tak apa. Duduk bersila pun boleh. Kan? Tu kadang orang sakit, dia tak boleh lipat ke belakang, dia bersila depan kaki dia, tak ada apa. Kan? Tak ada apa. Islam ni mudah tuan-tuan. Ya? Jangan dipermudahkan. Ya? Kita kena tahu cara dia. Baik. Cuma kita dah terbiasa dengan cara sunnah, buat cara tu. Jangan duk buatlah duduk tu, duduk bersila tu. Lagi pakat dia kata kita duduk bersila pula lepas ni. Dah lah, bukan maksudnya macam tu. Bila kata duduk ni, duduk macam mana pun tak apa. Cuma duduk yang kalau yang baik, cara duduk yang terbaik mengikut sunnah Nabi, duduk iftirash. Kalau tuan-tuan duduk antara dua sujud, nak duduk tahiyat akhir pun boleh. Cuma dia menyalahi sunnah lah. Nak duduk bersila pun boleh, menyalahi sunnah. Kita tak buat ikut sunnah Nabi. Faham tak? Kan? Sebab tu kadang orang sakit, dia tak boleh lipat kaki, dia duduk bersila. Mayang atas ni, tak ada masalah apa. Sebabkan dia kata saya tak boleh lipat kaki, dia menganggap duduk lipat kaki itu wajib. Payah tu. Yang tu silap besar tuan-tuan. Itu kesilapan dalam memahami ibadah sembahyang. Benda yang sunat dia menganggap wajib. Itu perlu pada kita belajar membezakan di antara rukun, di antara sunat, kan? Kita kena nak tahu beza tu kena melalui proses pembelajaran.
Kan? Macam kita pergi sekolah juga. Ya? Jangan agama ni, dia agama Islam, agama ilmu. Jangan kita buat agama Islam ni, ilmu dia tu kita boleh ambil sesuka hati kan. Tanpa proses pembelajaran. Tak boleh. Dia ada proses pembelajaran dia. Okey dah. Okey, bila dia bangun daripada duduk sujud yang pertama kerana apa? Kerana terkejut sesuatu benda, lalu dia jadikan duduk itu sebagai duduk antara dua sujud. Tidak sah. Kerana waktu dia bangun tu dia tidak ada niat untuk duduk antara dua sujud. Dia bangun tu niat kerana nak mengelakkan sesuatu yang bahaya. Seperti ular ataupun kalajengking misalnya, yang lalu berdekatan dengan dia kan. Baik. Jadi apa yang perlu dia buat? Maka wajib ia kembali kepada sujud, kemudian bangkit duduk antara dua sujud pula. Apa perlu dia buat? Ya. Dia kena sujud balik, ya. Waktu dia terkejut dia bangkit, dia sujud balik, ulang dah pergi dah lah. Tapi kalau ulang duk panggung, yang tu tak boleh lah. Kan? Pergi kata sujud lagi, dia pap tu mengucap lah. Kan? Jadi dia kena buat macam mana? Dia kena sujud balik, hukum dia wajib kena sujud. Sujud balik, kemudian dia bangun semula dalam keadaan bangun tu untuk dia duduk antara dua sujud. Bukan bangun spontan tadi tak. Tadi bangun spontan. Dia tak ada niat. Tak ada kemahuan. Baik. Boleh faham no? Masalah ni. Dan sunat dibaca padanya Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa masyhur yang kita baca dalam duduk antara dua sujud. Ini maklumlah. Mudah saja. Ya. Baik. Dan kesembilannya tasyahud akhir. Rukun yang kesembilan tahiyat akhir. Ya. Tasyahud, tahiyat samalah. Ya. Rukun yang kesembilan tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Baik. Tahiyat ni ada dua tuan. Tahiyat ada dua. Tahiyat yang pertama dipanggil tahiyat awal. Yang kedua tahiyat akhir. Kita kena kenal nah, yang mana sunat, hak mana rukun. Tahiyat awal dia sunat nah. Tahiyat akhir rukun. Boleh no? Ada orang menganggap tahiyat awal tu rukun juga. Macam saya kata tadi lah. Kan duduk lipat kaki tu, dia ingat wajib kena buat. Tak. Tu sunat. Bukan makna saya galak tuan-tuan duduk bersila. Tak masalah kalau orang yang sakit, dia tak boleh lipat kaki, kan? Dia nak semayang atas kursi, dia boleh semayang berdiri semua. Tapi kalau tak boleh lipat kaki, dia semayang atas kursi. Tak boleh nah. Kena tengok keadaan. Dia tak boleh lipat kaki, dia lunjuk kaki ke depan duduk juga. Ataupun dia duduk bersila. Payah apa? Puncanya masalah kita tak faham, ya. Kurang pengetahuan masalah ni. Jadi pembelajaran kita tak lengkap. Tu yang jadi macam tu. Lepas tu bila dia sakit dia tak mau tanya. Setiap orang sakit kena pergi jumpa doktor. Dia tak sama semua ubat lagi kan. Orang yang sakit dan semayang pun dia kena pergi jumpa ustaz. Ustaz tu hukum tak sama dengan pesakit yang nombor 1 tadi ni. Pesakit nombor 2 dia tak sama. Dia sakit lain-lain. Dia ni sakit lutut, kawan ni sakit tak boleh berlipat. Yang kawan ni pula tak boleh berdiri, sakit rebah. Semua tak sama. Jadi ustaz akan bagi cara sembahyang duduk tu berbeza antara satu sama lain. Kan? Dia kena tanya dulu. Jadi jangan kita mengambil mudah kerana takut sembahyang kita tak sah. Bila sembahyang kita tak sah, habis rugi dan rugi. Ya. Okey nah. Jadi tahiyat ada dua, tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal ni hanya ada sembahyang sembahyang lohor, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Ya. Sembahyang yang mempunyai
2 rakaat ke atas. Ya. Sembahyang yang lebih daripada 2 rakaat, mesti ada tahiyat awal. Rakaat yang kedua tu tahiyat awal. Rakaat ketiga kalau sembahyang maghrib tahiyat akhir lah. Kalau 4 rakaat, rakaat keempat tahiyat akhir. Ya. Setiap sembahyang yang rakaatnya lebih daripada 2 ada tahiyat awal. Senang ya. Ya. Kalau sembahyang yang ada 2 rakaat saja, dia tak ada tahiyat awal. Sebab rakaat kedua tu tahiyat akhir dah. Kan? Jangan dipi buat rakaat pertama tu tahiyat awal, masalah pula lah. Kan? Gitu. Okey, jadi tahiyat awal sunat, orang panggil apa? Sunat ab'ad. Ya, sunat ab'ad. Bukan sunat hai'ah dah. Karena kalau kita tinggal tahiyat awal ni sunat kita tampung sujud sahwi di akhir sembahyang. Ya. Adapun tahiyat akhir rukun, ni yang disebut rukun ni. Baik, dan sekurang-kurangnya baca at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Baik, ini dipanggil apa? Tahiyat ringkas. Saya baca tadi ni. Inilah tahiyat ringkas, ya. Sebab dia kata sekurang-kurang kita baca tahiyat yang ringkas ni. Itu paling common sekali lah. Kan? Maka sah dah sembahyang kita dan rukun kita. Kalau kita baca tahiyat ringkas ni, rukun sah. Rukun tahiyat tu. Ya. Jangan kurang pada hak ni. Kurang hak ni tak sah pula. Kalau kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai habis, yang tu baguslah. Yang tu kita panggil apa? Tahiyat yang sempurna, tahiyat yang lengkap. Baik. Dan ke-10-nya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ke-10 selawat ke atas Nabi kita. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, rukun selawat ini, selawat dia masuk dalam rukun. Ya. Bukan dia berada di dalam tahiyat akhir dah. Jangan kita anggap selawat tu sebahagian daripada tahiyat akhir. Tak betul. Ya. Tak betul ya. Selawat tu rukun yang berasingan. Selawat ke atas Nabi sahaja. Lawat ke atas Nabi saja. Ya. Jadi maknanya kita kena baca tahiyat dulu. Lepas baca tahiyat, kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, habis tahiyat. Selesai. Habis dah rukun yang ke berapa? Ya, rukun yang ke-10 tadi, ke-9 tadi. Kemudian masuk rukun yang ke-10, baca selawat ke atas Nabi. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka sekurang-kurangnya selawat itu dibaca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala rasuli atau ala nabi. Yani Allahumma salli ala rasul, Allahumma salli ala nabi. Nescaya memadalah. Maknanya sah ya bacaan tersebut. Ya, sah bacaan tersebut dan sah rukun tersebut. Baik, sekurang-kurang makna paling ringkas kita baca selawat Allahumma salli ala Muhammad. Pendek ni. Kalau tuan nak sembahyang kot-kot rakaat terakhir tu sakit perut. Kan? Sakit perut ni memulai tak ada dah. Sagi takut ni lah. Takut orang panggil apa, tak sempat, kan, tak sempat masuk bank, duit bertabung di jalan, takut itu lah kan. Jadi baca tahiyat ringkas, kan, dia tak boleh batal sembahyang, dia kena kentut dulu. Kan, kena kentut dulu baru boleh ni, jangan pergi batal sembahyang tak, kan. Jadi baca tahiyat ringkas. Kalau baca tahiyat panjang ni sagi memang takut keluar najis, kan.
tercirit dan sebagainya. Jadi kita baca ringkas ni, at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lari je cepat masuk jamban. Kan? Kalau dia baca panjang, barangkali takut dia melepaskan emasnya di dalam kain. Masalah. Masalah pula kan. Itu guna dia, itu salah satu kegunaan dia. Kan? Dan Sarawak ringkas dia. Baik. Okay, jadi yang sempurna macam kita duk baca itulah selawat Ibrahimiyah. Selawat yang sempurnanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh Allahumma salli ala Muhammad. Dia dekat tu aja dah. Selawat Ibrahimiyah yang kita duk baca tu dah campur dengan sunat. Kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kan? Itu pendek Kita dah tambah keluarga Nabi. Ali Muhammad ni makna selawat atas keluarga Nabi. Baik, selawat atas keluarga Nabi ni tak termasuk dalam rukun sembahyang dah. Ni pun orang keliru je. Pasal dia sambung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis, kan? Jadi dia menganggap hak tu semua rukun. Dah, yang rukun tu takat Muhammad tu rukun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, takat tu ya rukun. Dia sambung wa ali Muhammad, kan, kama sallaita ala Ibrahim, dia sambung tu aja, itu masuk sunat dah. Ya, masuk dalam sunat. Ya, selawat ke atas keluarga Nabi masuk dalam sunat apa? Sunat ab'ad. Kan, sunat ab'ad. Jadi kalau ditinggalkan sunat ab'ad tu, kalau bagi salam sah sembahyang, dia bukan rukun. Cuma dia kurang pahala sikitlah. Okey nah. Jadi perlu kita mengenali amalan yang kita baca buat dalam sembahyang tu. Kita perlu beza di antara wajib, rukun dengan sunat, supaya kita tak menganggap benda yang sunat itu rukun. Banyak masalahnya menganggap benda sunat itu rukun, kan? Itu salah tu nah. Okay, dan boleh juga dia nak selawat dalam bentuk yang lain. Allahumma salli ala Rasul, ya, Allahumma salli ala Nabi, boleh, ya, selain daripada Muhammad tu. Tapi kita tak biasa, tak usah buat lah. Masalah kita ni, kalau orang tak biasa, dia jadi perak, kan? Bila perak tu lagi zaman viral ni macam dok kata dia kata ni orang Syiah sembahyang. Syiah apanya dalam kitab ada ni bukan Syiah, kan? Dia pakai buat keputusan sendiri je. Janganlah, bahaya kan. Benda-benda hak kita tak tahu ni kita pergi buat, masalah sikit. Baik, dan kesebelahnya duduk bagi tasyahud dan selawat dan salam. Ini rukun yang kesebelah. Rukun ini dipanggil rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun dalam bentuk perbuatan, tak, bukan ucapan tak. Rukun fi'li, duduk untuk membaca tahiyat akhir, ya, tu rukun yang kesebelah tu. Maknanya kita tak boleh baca tahiyat akhir dalam keadaan berdiri. Tak ada orang buat kerja macam tu, ya. Dia mesti kena duduk. Baik, jadi duduk untuk 3 rukun. Duduk ni rukun fi'li. Duduk ni untuk membaca 3 rukun qauli. Duduk untuk membaca tahiyat akhir, kemudian seterusnya selawat, seterusnya memberi salam, kan? Dia terus berturut-turut tu memberi salam. Jadi baca tahiyat akhir, baca selawat atas Nabi dan bagi salam ni mesti dalam keadaan kita duduk. Duduk macam mana tuan-tuan? Saya nak tanya. Duduk macam mana? Duduk macam mana? Duduk macam mana pun tak apa. Macam saya kata tadi.
Duduk macam mana pun tak ada. Jangan duduk bertinggung macam nak buang air besar sudah. Duduk macam mana pun tak apa. Duduk melunjuk. Duduk bersila bagi orang yang sakit. Kan? Lah orang banyak sakit. Masalah lah. Kan? Duduk melunjuk ke, duduk bersila bagi orang sakit. Duduk macam mana pun tak apa. Asalkan duduk. Jangan berdiri. Untuk baca tahiyat akhir. Baca selawat atas Nabi. Dan bagi salam. Mesti dalam keadaan duduk. Duduk macam mana? Duduk macam mana pun tak apa. Duduk menunjuk kaki ke depan pun boleh. Saya tak suruh buat lah. Tapi saya nak abang hukum. Ya? Duduk bersila pun boleh. Tak ada masalah. Menunjuk kaki ke depan tu untuk siapa? Untuk orang sakit. Kalau orang tak sakit boleh juga. Tapi dia dia buat tu tak dapat hak sunat lah. Dia boleh lipat kaki buat cara macam hak sunnah Nabi, tapi saja dia pelunjuk ke depan. Tak ada kerja apa pun semayang boleh. Tapi duduk menunjuk depan tu elok bagi kat orang sakit. Orang yang tak boleh lipat kaki. Kemarin ni dia aksiden orang langgar kaki dia. Ataupun anjing tokak kaki dia tak boleh lipat. Kan? Contohlah kita kata kan. Macam-macam lah. Jadi dia nak lipat kaki tak boleh. Dia lunjuk ke depan. Ataupun kena simen kaki kan. Nak lipat macam mana simen kaki jadi sebatang kayu dah. Lunjuk ke depan. Semayang. Duduk kan. Ataupun duduk bersila. Saya tak boleh lipat kaki Ustaz. Duduk bersila. Kan. Duduk bersila. Ini saya bukan apa. Dulu orang tua-tua dulu tak cerita benda ni. Mereka reti. Masalah kita di hari ni orang banyak sakit. Kemudian dia tak tahu kata duduk bersila, duduk menunjuk depan tu boleh. Dia asal kata dia tak boleh lipat kaki, dia duduk atas kursi terus. Orang tak boleh macam tu. Tak kena lah. Duduk atas kursi tu kena dapat kelulusan doktor dulu. Doktor ni, doktor ustaz ni bukan doktor hospital dah. Ustaz tu mecek, hang boleh dah duduk atas kursi. Pasal apa nak duduk atas kursi? Dia kena pergi buat pemeriksaan tu kat ustaz tu. Dia cek lah, ustaz kata okey boleh duduk atas kursi. Tak boleh duduk atas kursi ni. Pasal ada pilihan lain. Ya? Tengok dulu keadaan macam mana. Ya? Jadi nak duduk tahiyat akhir duduk macam mana? Duduk macam mana pun tak apa. Bukan saya suruh duduk macam tu lah. Jangan menganggap duduk tahiyat akhir yang macam kita buat lah ni tu wajib buat macam tu. Itu salah. Itu kesalahan besar tuan-tuan. Itu membuktikan kita tidak dapat membezakan di antara rukun dengan sunat. Kita pukul rata semua wajib, semua rukun. Itu salah besar tuan-tuan. Itu menunjukkan kita ni tak prihatin dalam ilmu semayang ni. Kurang pembelajaran kita, tak ambil berat. Bila kita menganggap benda sunat wajib tu dia masalah besar tuan-tuan. Masalah besar dalam agama ni. Masalah besar dalam agama. Pasal kalau benda yang bila dia tak boleh buat sunat tu, maka dia akan jadi masalah pada ibadah sembahyang dia. Dia nak selesai tak boleh. Padahal boleh ada pilihan lain. Tak buat pun tak apa. Itu kesan menganggap benda sunat tu wajib. Ya? Okey dah. Okay, duduk untuk ketiga-tiga rukun ini, tahiyat, selawat dan salam. Baik, dan disyaratkan pada tasyahud bahawa ia mendengarkan dirinya. Ini masuk balik pada bacaan tahiyat lah, dia masuk balik. Disyaratkan pada tasyahud bahawa ia mendengarkan dirinya dengannya. Seperti segala bacaannya yang wajib. Baik. Antara syarat tahiyat akhir yang jadi rukun tadi, bacaan ni lah, bukan duduk tak. Dia wajib membaca dengan lidah, bukan dengan hati. Baca dengan lidah, bukan dengan hati lah. Kalau baca dengan hati tak sah lah. Dia baca mulut duk terkumat kamit, tapi baca dalam hati. Mulut tak keluarkan suara. Sah tak semayang? Tak sah. Tak sah semayang dia.
Kerana bacaan wajib tu wajib diperdengarkan ke telinga dia. Wajib diperdengarkan ke telinga dia. Dia boleh dengar. Okey nah? Kalau dia tak perdengarkan di telinga dia, dia baca dalam hati, dia hanya menggerakkan bibir mulut, sepanjang hidup dia buat macam tu, sepanjang hidup dia tak sembahyang. Wal'iyazubillah. Banyak unduk dianggap tak sembahyang. Kerana sembahyang dia tidak sah. Sikit lah. Siapa yang tak dengar? Dia ke ataupun orang belakang? Jadi kalau memang pasti kata untuk dia sendiri pun tak dengar, kan? Mulut yang nganga. Yang tu memang tak sah. Kan? Ataupun dengar bunyi angin ni. Bunyi angin kan? Dalam hati Allahu Akbar lah. Mulut ni dengar bunyi angin ni. Dia bukan orang bisu dah. Kalau orang bisu tak apa. Bisu tak ada masalah. Kan? Ataupun orang yang mungkin suara dia hilang kerana sakit dan ada penyakit, ada jangkitan pada peti suara dia dan sebagainya. Tak apalah tu. Ini masalahnya memang. Kan? Duk macam tu. Tukumat kamit. Tak ada bunyi bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Tak dengar. Ya? Sekiranya kalau kita menggunakan mic yang mempunyai sensitivity yang tinggi, kan? Ataupun yang sederhana lah macam ni kan. Kalau baca ni mic ni kan. Kata Allahu Akbar. Dengar? Entah apa dengar di speaker tu. Kan? Tapi ni tak keluar suara langsung. Kalau boleh dengar di mic, boleh dengar di telinga. Dia kira macam tu. Ya? Ukuran dia nak. Telinga kita tu dia punya ukuran sensitif dia tu kita set sama dengan mic. Mic ni macam telinga kita dah. Kan? Kalau dia dia boleh kesan suara walaupun rendah, telinga kita boleh kesan. Kalau saya angkat ni. Ni saya buka mulut ni. Kan? Ataupun bunyi angin saja. Tak boleh, tak sah terus kan. Itu confirm tidak sah. Ya. Okey nah. Dan mualat wajib berturut-turut. Setiap rukun tu wajib berturut-turut. Setiap perkataan yang kita baca tu wajib berturut-turut. Berturut-turut ni mana habis satu perkataan sambung. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kan? Assalam itu sambunglah. Assalamualaikum. Jangan tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kan? Itu sengak. Kan? Balik ngantuk kot kan? Teralik gitu. Sengak lama. Kan? Lepas tu jaga sambung. Tu putih mualat. Putih mualat. Ni putih berturut-turut tu kena mula balik. Ya? Kena mula balik nah. Untuk semua bacaan yang wajib macam tu. Fatihah, tahiyat, selawat atas Nabi kena berturut-turut di antara setiap perkataan tu. Jangan diselangi, ya. Baiklah. Dan wajib mualat, maka jika diselangi oleh yang lain tiada dibilang dengan dia melainkan barang yang warid pada yang akmalnya. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi kita berhenti pada syarat yang keberapa? Kelima tak silap saya nak. Jadi ketiga, empat, lima. Syarat kelima mualat. Kita berhenti di sini insya-Allah. Kita sambung bincangan kita malam esok insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.